Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian. Pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-82, yang mana ayat nombor 82 ini adalah lanjutan daripada pesanan anak yang paling sulung kepada adik-beradik saudara Nabi Allah Yusuf yang lain, ketika mana mereka selepas ini akan kembali ke Palestin untuk bertemu dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alil qaryata allati kunna fiha والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Terjemahan ayat yang ke-82. Abang yang sulung itu memberikan pesanan kepada adik-adiknya apabila kembali ke Palestin bertemu dengan Nabi Yaqub, bertemu dengan ayah mereka, jika ayah mereka tidak mempercayai apa yang mereka nak sampaikan, maka tanyalah kepada penduduk negeri tempat kami berada di situ. Okey. Pertama, kata anak yang paling sulung itu, cara pertama untuk dapatkan keyakinan, ayah dia tu boleh tanya kepada penduduk di Mesir itu apa yang berlaku sebenar-benarnya. Okey. Yang kedua, dan tanyakan juga kepada kafilah yang datang bersama dengan kami. Okey. Cara yang kedua, kalau ayah mereka tidak percaya juga, ayah mereka boleh bertanya kepada kafilah yang datang bersama dengan mereka masuk ke Mesir. So ada dua cara macam mana nak meyakinkan bapa mereka Nabi Yaqub. Yang pertama, kena tanya sendirilah. Maksudnya kena tanya penduduk Mesir, dan boleh juga bertanya kepada kafilah yang datang bersama mereka. Kemudian mereka menegaskan, sesungguhnya kami adalah orang yang memang bercakap benar. Okey, daripada ayat ini apa yang kita dapat belajar? Pelajarannya yang pertama, kita dikehendaki, kita dah belajar sebelum ini pun, mengemukakan bukti-bukti yang boleh mengukuhkan dan menguatkan kenyataan. Maksudnya kalau kita cakap kalau kita yang cakap tanpa ada bukti, mungkin boleh menimbulkan keraguan. Tetapi nak kuatkan lagi bukti, maka kita kena bagi bukti yang lain yang menyokong kepada apa yang nak disampaikan. Kalau dah percaya, tak perlulah kemukakan bukti. Tapi kalau siwasi tidak percaya, maka kena datangkan beberapa bukti-bukti yang lain untuk mengukuhkan apa yang nak disampaikan. Pelajaran yang kedua, kenapa mereka mengusulkan supaya bertanya kepada orang yang
pernah pergi, orang yang berada di tempat itu menunjukkan bahawasanya satu kenyataan yang sangat kukuh, bukti yang sangat kukuh, mestilah terdiri daripada pihak yang menyaksikan sendiri, yang melihat apa yang terjadi. Okey, maknanya anak-anak Nabi Yaqub ni mereka tidaklah hanya mengatakan kami cakap benar ayah, tetapi mereka mengemukakan dua usul untuk menguatkan hujah mereka. Adakah Nabi Yaqub alaihi salam ia menerima bulat-bulat apa yang telah anak mereka sampaikan? Adakah Nabi Yaqub percaya? Mari kita baca ayat yang ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Apa jawapan Nabi Allah Yaqub setelah mendengar kenyataan 9 anaknya? Dia berkata, bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara. Nabi Yaqub ni dia ulang balik ayat yang pernah dia jawab ketika ayat berapa? Ayat ni sebenarnya kita pernah jumpa. Dulu kita pernah jumpa. Tak apa, saya ingatkan kembali. Ingat tak tuan-tuan peristiwa yang mereka balik daripada bermain pada waktu Isyak? Mereka menangis balik jumpa Nabi Yaqub dan mereka membawa baju Nabi Allah Yusuf yang ada darah, tapi adalah darah yang palsu. Apa jawapan Nabi Allah Yaqub? Nabi Allah Yaqub jawab jawapan yang sama daripada ayat qala bal sawwalat sampailah fasabrun jamil. Nabi Allah Yaqub ni dia seperti tak percaya. Kamu reka ni, kamu buat-buat ni. Tapi kita tahu dalam kisah ini memang anak Nabi Yaqub tu cakap benar. Tapi Nabi Yaqub walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, kalau Allah tak bagi tahu dia apa yang berlaku, dia tak akan tahu. Menunjukkan para rasul ini juga dia tidak tahu benda yang lepas. Dia tidak, maksudnya dia tak tahu benda yang ghaib. Kan? Jadi dia ulang kembali seperti mana yang pernah mereka lakukan pada ayat yang ke-18 dulu. Sebab tu Al-Imam Ibn Kathir dalam Tafsir Al-Quranul Azim kata, Nabi Allah Yaqub alaihi salam berkata kepada mereka seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yaqub ketika mereka datang membawa baju Yusuf alaihi salam yang berlumuran dengan darah yang palsu. Okey, saya tunjukkan ayat dia. Ayat nombor 18 tu, kalau masih ingat dekat nota yang pertama, yang ayat yang depannya waja'u ala qamisi bidamin kazib. Nampak tak ayat sama? Qala bal sawwanat lakum anfusukum tu. Cuma dia sama dekat fasabrun jamil. Okey. Setelah itu apa tindakan Nabi Yaqub nak buat? Dia nak cakap banyak, dia nak berletih,
Dia nak marah-marah. Apa boleh buat? Benda telah berlaku. Sebab kali ini dia kehilangan 2 anak dia pula. Maksudnya kesemuanya jadi 3 lah. Yang pertama, Nabi Yusuf tu dah memang hilang sebelum ni. 2 lagi siapa? Anak yang paling bongsu iaitu Bunyamin. Nabi Yusuf dah ambil dia. Seorang lagi adalah abang yang paling sulung tu. So 3 anak dia dah tak ada. So dia nak cakap apa? Apa perasaan yang berlaku kepada dia? Dialah umur semakin tua, semakin berumur, makin banyak dugaannya. 3 pula, 2 lagi anaknya tak ada. Tapi Nabi Allah Yaqub, dia memberikan kita satu teladan dalam hidup. Dia cakap apa? Kalau dah macam tu, dia kata, bersabar itulah yang merupakan sebaik-baik jalan. Dia ambil tindakan untuk bersabar dengan cantik, fasabrun jamil. Tapi ada ayat hujungnya, dia kata, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepada aku. Nabi Allah Yaqub ni, walaupun dia tak tahu mana anak dia pergi, betul ke tak betul anak dia hilang ni, Nabi Allah Yaqub, dia meyakini tentang apa yang Allah lakukan. Kenapa dia sebut kemudian Allah mengembalikan mereka semua? Mereka tu siapa? Nabi Yusuf, Bunyamin dengan anak dia yang paling sulung. Walaupun dia bersedih, tetapi dia menyatakan harap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia tahu. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa Nabi Allah Yaqub ni dia seperti mengharap, seperti dia meyakini? Ingat tak mula-mula Nabi Yusuf bermimpi kan? Jadi Nabi Allah Yaqub ni, dia percaya apa yang anak dia mimpi itu pasti akan berlaku. Allah takkan melakukannya. Cuma dia tak tahu macam mana perjalanan nak pergi merealisasikan mimpi tu kan? Okey, kemudian dia meletakkan di hujungnya, dia kata sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nampak tak statement dia? Dia tak tahu anak dia ni buat apa yang berlaku. Tapi Nabi Allah Yaqub kata, Allah tu lebih tahulah. Dan Allah tu dia buat semua ni. Dah lah hilang Yusuf, hilang lagi 2 anak. Semua takdir yang berlaku kepada dia sudah jatuh di tipe tangga daripada satu masalah kepada satu masalah. Dia mengatakan apa yang berlaku ni Allah yang maha bijaksana tu yang buat. Okey, jelas tak tuan-tuan? Okey, ada satu penjelasannya daripada daripada tafsir Ibn Kathir tentang kenapa dia berharap kepada Allah asallahu ayat tianibim jami'ah seperti yang telah saya sebutkan. Baik, pelajaran dia apa yang boleh kita belajar? Okey, nombor 1, kita ulang balik pengajaran tentang sabar yang indah. Dalam ayat tu dia ada fasabrun jamil. Fasabrun jamil ni dia bukan sabar yang biasa, dia sabar yang tahap yang tinggi. Apa tu sabar jamil, sabar yang indah? Pengajaran 1 ni saya ulang balik, ambil pengajaran yang ke-6 waktu kita belajar ayat nombor 18 dulu. Masih ingat? Okey. Sabar yang indah ni adalah sabar yang tidak disertakan dengan kita mengadu musibah itu kepada semua orang. Dan dia juga tidak disertai dengan keluh kesah, rungut, marah dengan takdir Allah. Dia terima dengan hati yang bulat. Tapi Nabi Allah Yaqub, walaupun dia terima, nanti kita akan tengok dia menangis tak? Dia sedih tak? Walaupun dia sabar yang dia tak adalah dia nak viral pada orang, dia nak kongsi pada orang kan? Itu dia panggil sabar yang cantik. Okey, pelajaran nombor 2, kita dituntut berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka. Tentu ada sesuatu hikmah yang Allah nak beri ni. Okey.
tentu ada sesuatu kebaikan pada ujian ini. Okey, pelajaran nombor 3, kita dapat belajar, kita kukuhkan sekali lagi, Allah tu bersifat maha mengetahui. Banyak kali kita jumpa cerita tentang Allah lebih tahu, Allah mengetahui, menunjukkan kepada kita kerana Allah dia tahulah, dialah yang akan menjalankan takdir hamba dia. Ingat lagi kita pernah bincang tentang rukun takdir. Sebab tu kalau kita belajar tentang qada qadar, salah satu daripada 4 rukun nak faham qada qadar ni, salah satu daripadanya ia mesti dibincangkan tentang ilmu Allah. Allah ni dia maha mengetahui. Sebelum dia cipta kita lagi, sebelum ada langit dan bumi, 50,000 tahun takdir kita sudah tertulis. Allah maha mengetahui apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku. Mungkin ada di kalangan kita ni yang dia menghadapi masalah yang sama, menghadapi kerana anak-anak. Ingatkan makin tua macam makin selesa, tapi ujian anak-anak macam-macam. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui ke depan ni apa yang berlaku. Allah maha mengetahui. Okey. Yang keempat, kita dapat belajar, kita kena tahu apabila Allah ni dia yang menjalankan takdir kita, kerana dia maha mengetahui, maka setiap yang dia takdirkan pasti mempunyai hikmahnya, pasti ada kebaikannya, pasti. Kita tak boleh kata mungkin, pasti ada kebaikan. Kenapalah waktu dah berumur ini ujiannya makin berat? Contoh, kita pegang, ingat kisah Nabi Yusuf. Ingat kita pernah sebut awal-awal dulu waktu pengenalan surah Yusuf, apa kelebihannya? Orang yang berada dalam keadaan runsing, keluh kesah, berada dalam banyak kesulitan hidup dia, maka kalau dia baca surah Yusuf, dia akan dapat meringankan ujian dalam hidupnya. Tapi dia kena fahamlah, bukan dia hanya dia baca. Baik, tindakan selepas tadabbur kita perlu ambil, sudah pasti hadaplah segala ujian hidup ini dengan penuh sabar. Bukan sabar biasa-biasa, sabar yang cantik. Yang kedua, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita pergi kepada ayat yang lain, izinkan saya untuk sebutkan sikit tentang sabar. Saya belum pernah cerita tentang kelebihan sabar, pagi ni kita cerita. Sabar, kena banyak sabar. Terutama nota tak dapat lagi. Waktu saya bagi lewat, nak tengok sabar tak jemaah-jemaah Masjid At-Taqwa ni. Saya pun kena sabar juga. Dia orang dah minta dah ni. Tak apa, sabar. Saya pun nak ke Palestin minggu depan. Nak pergi cari tempat rumah Nabi Yaqub. Tak ada lah, itu termasuk di antaranya. Betul tuan-tuan, saya nak ke Palestin. Baik, pagi ni kita lihat sabar ni. Okey, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menggambarkan sabar ini sebagai dhiya. Sabar ni sebagai apa? Dhiya. Dhiya ni dia lebih kuat daripada nur. Nur cahaya, tapi dhiya ni dia lebih kuat daripada cahaya. Cahaya yang lebih terang daripada nur. Nabi kata wasabru dhiya. Sabar ini adalah dhiya, sinaran. Okey, kalau nak tahu kuatnya cahaya orang yang sabar ni, orang yang sabar ni dia sebenarnya kalau orang yang sabar ni dia seperti ada cahaya kuatnya. Tahu tak cahaya kuat macam mana? Adalah kuatnya cahaya matahari. Sebab dalam surah Yunus ayat 5, Allah mengatakan matahari ini dia keluar apa? Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari ini terang benderang.
Jadi orang yang sabar ni dia seperti mempunyai cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Kerana apa? Kerana kita tahu dalam sains, cahaya mana yang kuat? Cahaya bulan ke cahaya matahari? Cahaya matahari. Sedangkan bulan itu pun mengambil daripada cahaya matahari. Itulah sabar yang ada pada orang yang beriman. Okey, kenapa Allah menggambar, kenapa Nabi mengatakan orang yang sabar ni dia ada mempunyai cahaya dhaya? Kerana macam ni, orang yang berada dalam kesusahan, kesulitan, dia akan nampak dunia ni macam gelap, betul tak? Habislah, gelaplah hidup aku ni. Dia nampak hidup ni sulit je. Tetapi kalau dia sabar, dia seolah-olah dia dapat cahaya matahari yang kuat tu. Cahaya matahari itu akan terangkan yang gelap tu. Dia ingat hidup dia habislah, gelaplah hidup dia. Tapi kalau dia sabar, cahaya matahari itu akan buang yang gelap tu, buang yang gelap tu, buang yang gelap tu. Akhirnya apa berlaku? Hidupnya akan terang benderang. Maksudnya, bagilah kepayahan yang macam mana pun, dengan sabar kepayahan itu boleh dihilangkan. Itulah sabar. Okey, dalam nota ni saya sempat nukilkan 5 kelebihan sabar. Tapi waktu kita pun dah 21 minit. Mungkin kena sabar dapat kelebihan ni. Ni kita mungkin boleh cerita pada keesokan pagi, insya-Allah. Tapi saya ambil satu saja daripada banyak kelebihan sabar. Ingat, nombor satu saja, Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama tu apa? Tengok dekat ayat Al-Baqarah ayat 153 tu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama ni maksudnya apa? Bersama secara khusus. Ingat, sabar, Allah dekat dengan kita, Allah bersama dengan kita. Dialah yang bagi masalah tu, tapi dia dekat dengan kita. Dengan syarat kita apa? Kita sabar. Inilah yang ditonjolkan oleh Nabi Allah Yaqub untuk kita tiru, bawa dalam hidup kita. InsyaAllah esok kita perincikan lagi beberapa kelebihan sabar. Lepas tu kita akan sambung kepada beberapa ayat. Sabar menanti penerimaan nota bercetak dan juga soft copy. Saya agak sibuk banyak sikit pada minggu ini, insya-Allah. Tapi saya cuba. Baik, mohon maaf ya atas kelewatan, kelemahan, kekurangan sepanjang saya membimbing sesi tadabbur ringkas surah Yusuf ini. Moga-moga Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita berkat, Allah memberikan kita cahaya dalam hidup kita dengan petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Allah melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.